Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, alhamdulillah kita teruskan pengajian kita dalam kitab Al-Wafi fi Syarhi Al-Arba'in An-Nawawiyah. Para pelajar sekalian, sambungan kita hadis yang ke-25, Al-Hadis Al-Khamis wal-Ishrun. Fadlullahi ta'ala wa si'atu rahmatih. Limpah kurniaan Allah Azza wa Jalla dan luasnya rahmat Allah. Bagi jemaah yang ada kitab Al-Wafi yang warna hijau, muka surat 331, hadis yang ke-25. Kita baca hadis. An Abi Zarrin radhiyallahu anhu aydan. Hadis ini juga daripada Abu Zar. Anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ada sekumpulan daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalu lin nabi. Mereka datang bercakap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Ya Rasulullah, zahaba ahlud dusuri bil ujur. Mereka mengadu, mereka ini dalam riwayat lain kata fuqara al-muslimin, di kalangan orang-orang fakir, ahli-ahli muhajirin yang fakir di kalangan orang Islam mari mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Orang-orang kaya telah mengaut pahala yang begitu banyak. Yusalluna kama nusalli, mereka salat sama dengan kita salat. Wa yasumuna kama nasum, mereka puasa sama kita puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Ini lebih dia. Orang kaya boleh bersedekah, bersedekah dengan harta-harta yang lebih daripada keperluan mereka, sedekah. Kami miskin, tak boleh nak sedekah ya Rasulullah. Allahu Akbar. Nabi SAW ambil hati sahabat-sahabat yang mengadu ini dengan jawapan dari sudut psikologi keimanan. Qala, Nabi SAW bersabda, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Wahai para sahabat sekalian, bukankah Allah Ta'ala dah jadikan kepada kamu banyak perkara yang boleh kamu sedekah? Tak perlu sedekah. Sedekah ni bukan syarat dengan harta benda je. Tanda tuan-tuan. Inna lakum bi kulli tasbihatin sadaqah. Bagi setiap kali kamu tasbih subhanallah, sedekah. Wa kulli takbiratin sadaqah. Setiap kali kamu takbir Allahu Akbar, sedekah. Wa kulli tahmidatin sadaqah. Setiap kali kamu kata alhamdulillah, sedekah. Wa kulli tahlilatin sadaqah, setiap kali kamu kata la ilaha illallah, sedekah. Wa amrin bil ma'rufi sadaqah. Suruh orang, ajak orang buat benda baik, sedekah. Wa nahyin an munkarin sadaqah. Larang orang buat benda mungkar, sedekah. Yang paling tinggi lagi ni. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Allahu Akbar. Dan pada perlakuan perhubungan suami isteri pun dikira sedekah juga. Terkejut sahabat. Yang tu pun sedekah juga ya Rasulullah. Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Seorang tu menyelesaikan syahwat dia dengan isteri dia, boleh pahala? Qala sallallahu alaihi wasallam, ara'aitum law wada'aha fi haram akana alaihi wizrun. Apa pandangan kamu? Cerita kepada kamu, kalau mereka tu pergi letak di tempat benda haram, bukan dengan isteri dia, bukankah dia berdosa?
Fakadzalika idza wada'a fil halali kana lahu ajrun. Demikianlah apabila mereka melakukan dengan cara halal, dengan jalan yang telah disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka mereka boleh pahala. Berapa dah para pelajar? Rawahu Muslim. Jadi dalam hadis ini menunjukkan kepada kita jalan sedekah tu ada berapa? 7 atau 8 tadi. Tasbih, takbir, tahmid, tahlil, amar ma'ruf nahi munkar fi bud'i adikum. 7 pintu sedekah. Ini pintu sedekah ni kena perbanyak, baru sedekah boleh banyak kan. Selalu bertakbir, selalu bertasbih. Yang ketujuh itu tengok kemampuan lah. Masya-Allah. Hadzal hadis, tuan-tuan tanda, hadis ni sahih diriwayat oleh Imam Muslim fi Kitabiz Zakah. Wa huwa muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim daripada hadis Abi Hurairah bighairi hadzal lafz. Lain lafaz lain sikit. Tapi Imam Nawawi bawa lafaz ni. Tak apalah, kita syarah untuk lafaz ni dulu. Mana hadis asal hadis ni dalam Bukhari dan juga Muslim. Baik para pelajar sekalian, oleh kerana dia syarah dia sedikit panjang, maka pada kali ini ana ambil pendekatan ringkaskan supaya kita habis satu kuliah ni boleh habis dia punya syarah. Jadi para pelajar kena ikut tajuk yang ada dalam kitab, ikut nombor yang telah ditulis. Mana ana akan bagi pada satu-satu. Baik, adapun kepentingan hadis, Syekh Ibn Hajar Al-Haytami mengatakan bahawa hadisun azim. Hadis ini satu hadis yang agung kerana dia mengandungi beberapa kaedah-kaedah, asas-asas, prinsip-prinsip yang sangat berharga di dalam agama. Apa dia prinsip? Prinsip abwabul khair, pintu kebajikan tu luas. Kategori sedekah tu banyak kategori. Alhamdulillah. Tuan-tuan kata Alhamdulillah, sebab kita duk fikir sedekah ni, nak sedekah apa Ustaz? Musim PKP ni, duit tak ada, itu tak ada kan. Kita kata sedekah kita malam ni biduni fulus, tanpa duit. Alhamdulillah. Adapun lughatul hadis sudah kita jelas bahawa yang datang jumpa Nabi itu fuqara al-muhajirin. Dalam hadis lain disebut dengan nama fuqara al-muhajirin, orang muhajirin yang miskin. Baik, daripada sahabat Nabi, siapa dia sahabat? Tuan-tuan tengok di kitab tu. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitulah kullu man ijtama'a bin nabi ba'dal bi'tsati wa qabla wafatihi wa mu'minan bihi wa mata 'alal Islam. Itu definisi. Kalau kata sahabat Nabi ni, setiap orang yang bertemu dengan Nabi, berkumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi menerima wahyu, setelah umur dia 40 tahun. Sebelum kewafatannya. Kalau jumpa dalam mimpi macam orang hidup mengaku sekarang ni, bukan sahabat itu. Dan orang itu beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mati dalam keadaan Islam. Alhamdulillah. Kalau tidak, Abu Jahal pun sahabat juga. Mendiang Abu Jahal, mendiang Abu Lahab, lah. Dia jumpa tapi lawan. Maka orang itu tak ada nasib bagi dia untuk menjadi sahabat Nabi. Abu Sufyan lawan 20 tahun tapi sahabat di akhirnya. Alhamdulillah. Baik para pelajar sekalian, tasbih, tamdid semua sudah ada. Saya terus pergi kepada fiqhul hadis wa ma yurshidu ilai. Fiqh hadis dan petunjuk hadis ini apa dia? Kita ada beberapa isu yang akan dijelaskan oleh tuan pengarang Al-Wafi. Tuan-tuan tanda, saya akan ringkaskanlah. Tapi kita baca semua, cuma ringkaskan. Ada 8 isu yang dibangkitkan. Yang pertama, berlomba-lomba mengerjakan kebaikan. Para sahabat radhiyallahu anhum masing-masing berlomba-lomba, berkejar-kejar untuk melakukan kebaikan. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk memperolehi nikmat kesenangan itulah hendaknya berlomba-lomba mereka yang ingin berebut kelebihan dan kesenangan. Siapa nak senang di akhirat, cepat buat kebajikan. Siapa nak luar hidup dia bahagia dunia, juga buat kebajikan secara yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka
hadis Abu Zar ini menceritakan kepada kita apa yang disaksikan ketika bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dia nampak kebijaksanaan, hikmahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berinteraksi dengan sahabat dia. Sahabat yang datang ini meluah perasaan. Mereka ni orang miskin, tak dapat banyak pahala. Pahala-pahala diraih, dikaut dibolot oleh orang kaya-kaya. Maka Nabi kita buka pintu, mu jangan fikir sedekah itu hanya dengan duit saja, dengan harta saja. Sekarang ni kita sudah buka 7 pintu kebajikan. Alhamdulillah. Jadi dalam hadis ini para sahabat telah mendengar kelebihan sedekah, kelebihan ibadat. Tapi dalam hadis yang lepas kita juga dengar al-sadaqatu burhan. Sedekah itu menjadi dalil, menjadi tanda orang yang beriman. Tapi kita tak mampu nak sedekah ni macam mana ya Rasulullah? Dengan penuh rasa sedih mereka datang, kan? Tengok pula orang kaya-kaya, Masya Allah. Bila Nabi buka pintu infak, berduyun-duyun datang. Dengan hartanya, adanya separuh harta, ada macam-macam dia bagi. Ada yang bawa duit letak depan Nabi. Ya Rasulullah, apa Rasulullah nak gunakan, mana jalan mana, dipersilakan. Habis. Allahu Akbar. Mereka yang bagi infak, Nabi kita doakan Allah Ta'ala berkat kepadamu, pada hartamu. Jadi orang-orang pakai miskin ni sedih. Mari mengadukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, sedih kita tengok orang lain duk kaut pahala. Mereka ni tuan-tuan dan puan-puan bukan dengki kerana pangkat. Bukan dengki kerana apa? Kerana kedudukan, tapi mereka dengki kerana orang kaya boleh kaut pahala. Itu punca mereka datang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ni dengki orang tu boleh projek, orang ni boleh projek, la ilaha illallah, kan? Tapi orang-orang yang sahabat Nabi, dia bukan mari bincang hal projek, dia mari bincang hal apa? Dia mari bincang bagaimana nak meraih pahala yang banyak macam orang kaya juga. Masya Allah, tabarakallah. Baik, kita pergi kepada isu yang kedua. Dia panggil al-hikmatul balighatu, hikmah yang sangat tinggi, wa abwabul khair al-wasi'ah. Pintu-pintu kebajikan itu sangat luas. Jadi pada kali ini kita belajar, para pelajar sekalian, pintu kebajikan itu sangat luas. Kita jangan sempitkan pintu yang diperluaskan oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa kita nak sempit? Dan kalau sudah luas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memahami akan kerinduan dan kegairahan mereka untuk memperolehi darjat yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi sahabat-sahabat ni mari nak darjat, maka Nabi kita membawa penawar solusi. Orang Arab kata jabral khatir, untuk menenangkan sahabat-sahabat yang datang bertemu Nabi. Maka Nabi SAW mengatakan beberapa amalan berbentuk sedekah. Tidak menggunakan duit, tidak menggunakan keuangan. Masya Allah, tabarakallah. Jadi orang miskin boleh, orang kaya boleh. Orang uzur boleh, orang sihat boleh. Allahu Akbar. Maka setiap orang boleh melakukan mengikut kemampuan dia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Setiap orang Allah Ta'ala tak paksa kita lebih daripada kemampuan. Jadi tuan-tuan jangan mengaku tak mampu. Kan? Jadi maka di situ dalam hadis ini Nabi SAW telah menyatakan kepada kita beberapa perkara kategori sedekah. Tengok hadis ni. Tengok muka surat 2335. Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Sahabat, jangan sedih. Bukankah Allah dah sediakan untuk kamu apa yang kamu boleh sedekahkan? Jadi apa banyak sedekah boleh. Di antaranya sedekah kepada keluarga, sedekah kepada diri sendiri, dari sudut zikirnya, dari sudut perkara-perkara yang lain. Maka pintu sedekah itu luas. Kita kata alhamdulillah. Baik para pelajar sekalian, tengok. Yang ketiga, berzikir kepada Allah sebaik-baik sedekah untuk jiwa. Berzikir kepada sedekah. Zikrullah azza wa jalla khairu sadaqatin 'ala nafsi.
Sedekah untuk jiwa kita, iaitulah zikrullah. Kalau sekiranya seorang itu tidak ada harta yang banyak, maka hendaklah dia bertasbih banyak-banyak. Kita dah bagi dah risalah-risalah kepada tuan-tuan dan puan-puan. Ni risalah kita ni, kelebihan 4 kalimah. Jangan lupa. Baca hari-hari boleh 100,000 kali. Saya tak letakkan berapa bilangan. Sebab menetapkan bilangan tanpa mari daripada syariat, itu satu rekaan. Satu rekaan. Macam-macam. Kadang-kadang orang reka ni, baca amalan rekaan ni pelik-pelik tahu. Allahu Akbar. Baik. Maknanya, bila kita takbir, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, setiap lafaz itu sedekah. Dan zikir 4 kalimah ni termasuk dalam al-baqiyatus salihat. Yang kekal amalan yang baik kita, iaitulah melalui amalan-amalan yang kita sebut itu. Allahu Akbar. Jadi para pelajar sekalian, zikir adalah merupakan suatu sedekah yang sangat mudah. Zikir adalah merupakan satu sedekah yang sangat mudah, yang Allah Ta'ala nak anugerahkan kepada kita. Kita kata alhamdulillah. Baik. Dalam hadis tadi, hadis riwayat Abu Zar tadi, ada hadis lain yang sama dengan hadis Abu Zar tadi. Nama dia hadis Abu Hurairah. Cerita macam ni juga lah. Jadi bila orang miskin ni mari mengadu, Nabi SAW beritahu kepada dia, afala ukhbirukum bi amrin. Dengar ni tuan-tuan, nak ke tidak aku bagi kepada kamu satu amalan, tudrikuna man kana qablakum. Kamu boleh kejar orang dulu daripada kamu. Amalan ini, pahala dia kita boleh kejar orang dulu. Wa tasbiquna man jabar. Kamu akan mendahului orang ikut belakang tak sempat. Orang depan kita kejar, orang kejar kita tak dapat. Apa dia? Ni. Maka dalam hadis ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, hadis ini dalam Bukhari kan. Dia kata kamu tak ada orang boleh lawan kamu kecuali apa? Kecuali orang yang buat seperti kamu. Apa dia buat seperti kamu? Iaitulah setiap kali kamu solat, dengar tuan-tuan, setiap kali kamu solat, kamu kena baca tusabbihuna. Bertasbihlah kamu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Berapa kali? Ada riwayat kata kan 10 kali, ada riwayat kata 33 kali. Naknya 33 kali. Jadi riwayat paling rendah 10 kali. Subhanallah, subhanallah. Ada riwayat kata 33 kali. Jadi kita kata alhamdulillah. Makna kalau kita kelang kabut setara mana pun nak cepat. Orang Kelantan kata nak lorak, jangan kurang pada 10 kali. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar. Tapi yang sempurnanya hadis yang disebut dalam kelebihan itu 33 kali. Nabi kata apa? Kamu akan dapat mengatasi orang, boleh kejar orang depan, orang belakang tak boleh ikut kamu. Masya Allah, tabarakallah. Baiklah. Hadis itu juga dalam Bukhari dan lain-lain. Yang pentingnya, para pelajar sekalian, kita kena ambil kelebihan zikir ni, khusus zikir lepas salat. Sebab itulah anak tulis buku ni. Buku zikir lepas salat ni, kan? Yang Rominya ini, yang Jawinya kita duk bagi PDF tu yang ni. Tuan-tuan boleh carilah yang mana nak. Sama ya, lebih kurang je. Tulisan terjemahannya Jawi Romi, tulisan bacaan Arab lah sama-sama. Maka kelebihan kita zikir sangat besar. Sebab apa? Kata di para ulama, tuan-tuan tulis kata-kata ulama ni menarik. Dia kata zikir dengan hati seperti ikan dengan air. Ikan tak boleh hidup tanpa air, kecuali ikan plastik yang duduk dalam almari rumah tu. Hati juga tak boleh hidup tanpa zikir. Allahu Akbar. Maka Nabi kita SAW ajar kepada sahabat zikir lepas salat. Jadi kita boleh zikir. Kalau paling kita nak cepat 10 kali. Sebaiknya kita zikir berapa kali? 33 semua. Nak tidur 33,
Allahu Akbar 34 kali. Alhamdulillah. Zikir yang sama di tempat yang berlainan, pahala Masya Allah berganda. Apa yang mana miskin kita? Tak miskin dah kita ni, kaya raya dah kita. Kaya dengan apa? Kaya dengan pahala. Kan? Kalau kita tak kaya duit pun biar kaya pahala. Ni kita tak tahan ya tuan-tuan. Miskin dua-dua. La mal wala zikir. Harta pun tak ada, zikir pun tak ada juga. Kita kata ini satu kerugian yang amat besar dalam kehidupan seorang hamba Allah Azza wa Jalla. Ikan tak boleh hidup tanpa air, hati tak boleh hidup tanpa zikir. Habis nak zikir mana Ustaz? Banyak sangat zikir orang duk ajar ni. Zikir yang maksur, yang diambil daripada Nabi SAW, itulah yang terbaik, yang paling afdal. Kalau ada orang kata zikir yang direka terbaik pada sunnah Nabi, tinggalkanlah. Qalu salama. Tak payah cakap banyak. Baik. Itu yang ketiga. Yang keempat, tuan-tuan tengok. Yang keempat, da'watul khair sadaqatun 'alal mujtama'. Masya-Allah. Dakwah ajak orang kepada kebajikan adalah merupakan sedekah kepada masyarakat. Kita ni sedekah ada dua kategori. Sama ada kita sedekah makanan ataupun kita sedekah nasihat. Saya tak ada duit. Saya tak ada duit kan. Tapi kita boleh bersedekah nasihat. Kita pergi jumpa orang, tanya, Assalamualaikum, Assalam, apa khabar? Musim PKP ni macam mana hidup? Nasihat, bagi bimbingan, sedekah. Jadi dalam dakwah kepada kebaikan, begitu juga untuk kamu, pintu mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran terbuka luas. Ganjaran bagi orang yang melaksanakan fardu kifayah ini tidak berkurang sedikit pun. Dan ganjaran dengan ganjaran orang berbelanja pada jalan Allah. Sebab apa? Nabi sebut kullu ma'rufin sadaqah. Setiap benda baik itu sedekah. Orang ni ada dua dimensi para jemaah. Ada orang memerlukan keuangan. Ada orang perlu bimbingan, ada orang perlu kasih sayang. Bukan semua orang nak duit belaka. Ada orang ni kaya tapi orang tak peduli dengan dia. Orang lalu kat tempat tangga dia senyum pun tidak. Sekali kita pergi senyum depan tangga dia, 3 hari 3 malam tak mandi dia. Sebab gembiranya ada orang tegur dia. Masya Allah, tabarakallah. Sebab itulah kita kena pelbagaikan. Ada NGO yang bagi makanan. Ada NGO yang bagi kesihatan, bagi bimbingan. Ada ustazah, NGO kita ni NGO bimbingan. Kita pergi. Bertanya khabar, bagi kasih sayang. Kita kata Masya Allah, itu yang terbaik dalam hidup kita. Alhamdulillah. Jadi dia kata, sedekah, nasihat, tak kurang daripada pahala dia, daripada sedekah orang bagi dengan duit. Boleh jadi, sedekah kita ni lebih baik daripada sedekah duit lagi. Sebab orang tu dah ada makanan, cuma dia tidak ada bimbingan. Hadis itu sahih, kullu ma'rufin sadaqah. Dan Allah Ta'ala sendiri berfirman dalam surah Ali Imran ayat 110. Ayat 110. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah daripada mungkar dan beriman kepada Allah. Alhamdulillah. Kita jadi khairu ummatin lish kerana dua kerja kita buat. Amar ma'ruf, nahi munkar. Maka kita jadi ummah yang terbaik. Masya Allah, tabarakallah. Baik, kita berpindah pula kepada isu yang kelima dalam hadis ini. Sa'atu fadlillahi azza wa jalla, luasnya limpahan kurniaan Allah kepada hamba-hambanya. Luas limpahan kurniaan Allah. Jangan kita sempitkan. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan untuk kamu ganjaran dan pahala yang kamu bakal perolehi setiap hari. Sekiranya kamu mengikhlaskan niat. Ini tanda tuan-tuan. Syarat dianya kita buat ni ikhlas lillahi ta'ala. Kerana Allah. Dan memperbaiki maksud tujuan hati kita.
Adakah tidak apabila seorang daripada kamu menafkah isterinya, keluarganya akan boleh pahala? Menjadi kewajipan kepada suami beri makan kepada isteri, beri pakaian, tempat tinggal. Bapa menjadi kewajipan kepada bapa beri makan, minum, pakaian, tempat tinggal kepada anak-anak. Kan begitu kita? Naam. Baik. Adakah kita boleh pahala ke sekadar letih saja? Tengok dalam hadis Nabi sebut apa? Wa nafaqatur rajuli ala ahlihi wa zaujatihi wa iyalihi sadaqatun. Nafkah seorang laki-laki ke atas ahli keluarganya dan isterinya sedekah. Kita niat kita beli makanan, beli beras, beli ayam, beli ikan, beli kek, beli apa saja ni, sedekah kepada isteri anak-anak. Tuan boleh pahala. Alhamdulillah. Hadis ni sahih, diriwayat oleh Imam Muslim. Dan timbul lagi soalan daripada muslimah. Muslimat sekarang ni mereka bekerja. Ada kalanya suami kerja tak apa nak banyak. Ada kerja tapi slow-slow, kata orang tak. Dia pun beli makanan untuk keluarga dia, untuk anak dia. Bahkan untuk suami sendiri. Puan, jangan mengungkit apa yang kita beli, sedekah. Sedekah kepada suami. Naam. Awak tak wajib tanggung suami, tapi bila awak beli makanan, nafkah kepada suami, bermakna kita sedekah kepada dia. Allahu Akbar. Jadi kalau isteri yang pakak-pakak besar tu, belilah hadiah banyak-banyak sikit ke suami tu, sedekahnya banyak, insya-Allah tidak jadi masalah. Kita perluaskan kepada anak-anak kita, beli makanan. Allahu Akbar. Tengok. Dalam hadis yang sahih, Nabi kata, innaka lan tunfiqa nafaqah. Kamu tidak memberi satu nafkah yang kamu mengharapkan pahala daripada Allah, illa ujirta alaiha, engkau akan diberi pahala oleh Allah di atas itu, hatta luqmata tarfa'uha ila fi imra'atik, sehinggalah makanan yang kau suap dalam mulut isterimu. Bukan kena suap makan. Nah, maksudnya kita beli makanan untuk isteri makan, sedekah. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, hadis ini muttafaqun alaih. Kita mengatakan luasnya rahmat Allah Ta'ala, sedekah. Apa lagi yang kita nak sedekah? Tengok dalam kitab. Bal alaysa ahadukum. Dengar ni. Bahkan mana-mana suami yang duduk bersama isteri dia, untuk apa? Tengok dalam kitab ni. Untuk membaik nafsu, menjinakkan kehidupan, membahagiakan orang perempuan ini, semuanya mendapat sedekah. Sehingga kan dikatakan Nabi SAW larang berbual-bual sampai setengah malam. Nabi suruh tidur awal. Tapi kalau orang tu boleh berbual dengan isteri dia, tidak dikira langgar SOP malam. Ni dengan bini tak bual pula. Dua tak ada sudah dua cerita, lena dah suami. Kalau dia buat di kedai kopi dengan geng dia pukul 2 pagi, tuan kedai hambat 2 kali dah kesak lak meja, tak bangun-bangun lagi. Itu masalah dia. Betul dah Nabi cakap. Memperbual-bual kalamur rajuli ma ahlihi. Cakapan suami dengan isteri tidak dianggap sebagai melanggar SOP waktu malam. Dia tak buat pula dengan bininya. Dengan orang lain juga. Masya Allah kali. Allahu Akbar. Baik, tuan-tuan tengok di hadis kita ni. Justru itu, semuanya itu akan memperoleh ganjaran walaupun dia menyangka perbuatan itu hanya sekadar untuk melepaskan syahwat. Suka-suka je. Tak. Nak lepas syahwat, tapi dia dapat pahala. Tapi dia kena niat lah. Dia kena niat. Jangan tak niat. Niat apa? Niat nak ambil nak baikkan nafsu, nak menenangkan jiwa, nak melaksanakan tugas-tugas. Maka pentingnya, tengok isu yang keenam, innamal a'malu binniyat. Semua amalan-amalan yang disebut tadi, sedekah, bagi makan, bagi pakaian, bagi kebahagiaan kepada isteri, semuanya berpahala kalau kita niat baik, niat kerana Allah Azza wa Jalla. Tengok dalam kitab muka surat 338 tu.
Antara kebesaran kurniaan Allah Azza wa Jalla ke atas seorang manusia ialah semua amalan-amalan dan pekerjaannya yang merupakan adat kebiasaan akan bertukar menjadi ibadat apabila niatnya baik. Tuan-tuan tanda kaedah ni. Saya tak boleh baca semua kitab ni, tak habis. Kaedah kata, tanda kaedah kepentingan niat. Kepentingan niat. Yang pertama, niat membezakan di antara adat dengan ibadat. Niat membezakan di antara adat dengan ibadat. Baik. Duduk dengan isteri. Orang dah berkahwin, akan melakukan persetubuhan, memang ada. Orang kafir pun buat juga, kan? Tetapi kalau dia niat yang baik, kenapa kamu beristeri? Tengok dalam kitab kita ni, dalam buku ni, ya, dalam isu nombor 6. Dia kata apabila niat dia dengan baik, maka dia akan dapat pahala ibadat. Contohnya, wa idza jama'a zaujatahu, seorang suami melakukan persetubuhan dengan isteri dia dengan niat i'faf, nak jaga nafsu dia supaya tak meracau, tak mengarut pergi tempat lain, dan juga isteri pun nak baikkan nafsu, maka dia boleh pahala. Satu. Atau biqasdi qada'i haqqi zaujah, ataupun dia niat menunaikan hak isteri dalam kehidupan yang baik. Mungkin suami kadang-kadang tak lalu dah, tapi isteri itu masih muda lagi, masih lagi kata memerlukan, dia kena selesaikan. Boleh pahala. Yang ketiga, biqasdi talab waladin. Bagi orang muda-muda melakukan perkara tersebut kerana anak, boleh pahala. Jadi semua perbuatan-perbuatan ini berpahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Kerana itu setiap perbuatan itu mesti ada niat. Tak payahlah nawaitul jima' lah, orang tak kira lagi tu. Tetapi niat perbuatan ini untuk beberapa isu yang telah kita sebut tadi, kemudian dilakukan dengan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Tengok doa ni masyhur, sahih. Nabi kata apa? Tengok hadis dia, muka surat 339. Lau anna ahadakum, idza ata'alahu, mana-mana suami apabila mendatangi isteri dia untuk melakukan persetubuhan, dia baca Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Setakat tu je bacaannya. Tuan-tuan yang ada kitab tu tutup kurungan Bismillah sampai ke ma razaqtana. Jangan duk baca faqudiya bainahuma waladun. Tak payah hafal, tu bukan bacaan, itu huraian. Nabi kata apa? Siapa dia baca doa ni dengan nama Allah, ya Allah jauhkanlah, jannibna, nun tu ada alif, jannibna, tambah sikit, jannibna, ya Allah jauhkan syaitan daripada kami, dan jauhi syaitan daripada anak yang engkau rezekikan sekiranya jadi anak dengan persetubuhan ini. Nabi kata apa? Faqudiya bainahuma, andainya jadi anak hasil daripada perbuatan itu, lam yadurruhu, syaitan tak boleh nak mudaratkan anak itu. Allahu Akbar. Ada hadis ni sahih tuan-tuan, diriwayat oleh muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Ada juga orang bisik-bisik, dia kata anak ustaz nakal juga tu, kenapa? Payah nak jawab lagu ni. Jadi kata di para ulama, ustaz pun terlupa juga kadang-kadang. Nyon awal kan, laih cepat sangat sebelum buat persiapan. Jadi telah. Ini kita kena buat. Kalau waktu kita belajar adab makan, sekiranya kita terlupa bismillah di tengah makan, tengah-tengah baru teringat, kena baca bismillah awal wa akhir. Ini pun sama juga, ulama kata sekiranya lupa di awal, tengah-tengah dah baru teringat, kena baca juga. Jannibna syaitan wa jannibis syaitan min awali ila akhirih. Mudah-mudahan Allah telah sempat selamatkan. Kalau syaitan sudah kacau pun dia lari cepat-cepat. Na'udzubillah minasyaitanir rajim. Baiklah para pelajar sekalian, ini dalam syariat. Jadi ada kata di para ulama hadis, mungkin budak ni nakal. Tak ada jaminan bahawa bila baca tak nakal jadi wali warak lah. Ada kalanya sebab itu kerana ayah dia terlupa masa tu, ataupun
Kalau memang tak lupa, dia baca sungguh. Tapi budak ni nakal. Na'udzubillah, kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada anak-anak kita yang nakal, tak dengar kata. Tetapi kenakalan dia itu tidak sampai peringkat mengeluarkan dia daripada agama. Itu Nabi kata, lam yadurru. Tidak, syaitan tak boleh mudaratkan budak ni. Artinya mudarat sampai peringkat terpelanting dia daripada agama, lah. Mana kalau takat nakal tu ada. Bukan kata hadis ni jaminan, tapi sekurang-kurangnya kita ada immunity, ada kekebalan diri. Macam kita sekarang ni kan, bila orang pergi ambil injek vaksin, KKM kata boleh kena juga COVID, tapi kalau kena pun tak sampai peringkat tahap 4, tahap 5, tahap kena tidur dengan oksigen. Ini bandingan yang simple untuk tuan-tuan. Mana kalau kita baca doa ni, insya-Allah Allah selamatkan anak kita, insya-Allah. Kalau nakal pun dia pergi setakat tu, setakat hal-hal dunia, dia tak pergi kepada isu akhirat. Ada orang mengadu, Ustaz, tak apa ingat ni macam mana ni? Main tak ingat pula dah. Tuan-tuan ambil dalam kitab Perisai Muslim ni, yang dalam aplikasi handphone tu kan senang. Dalam gelap pun buka handphone nampak, baca dulu. Allahu Akbar. Kena baca, jangan tak baca. Rugi kalau tak baca. Masya Allah, tabarakallah. Allahu Akbar. Baik, kita pergilah kepada tajuk yang ketujuh, yang terakhir dalam isu ini. Tengok nombor 7 dalam kitab, muka surat 340. Abwabul khairi kathiratun. Pintu-pintu kebajikan itu sangat luas, sangat banyak. Maknanya pintu kebajikan tu bukan duduk di sekat sedekah dengan duit saja, bukan sedekah dengan kata-kata saja, bukan sedekah dengan itu ini, tapi amal ukhra, banyak lagi amalan-amalan lain yang telah disenaraikan oleh Allah Azza wa Jalla ataupun yang tak tersenarai. Sebab tu Nabi bagi sepatah, kullu ma'rufin sadaqah. Semua benda baik sedekah. Dengan niat baik jadi sedekah. Kalau benda tak baik, niatlah baik setara mana pun tak akan sedekah, tak akan jadi pahala. Contohnya orang ni nak pergi mencuri. Sebab apa nak pergi curi? Sebab nak bantu orang miskin. Dia tak akan jadi pahala sebab mencuri. Nabi kata kullu ma'rufin. Setiap benda baik sedekah. Jadi kita kena letak kategori perkara yang baik. Baiklah, di sini telah dikeluarkan oleh Ibn Hibban. Hadis ni panjang, saya nak baca semua ke baca separuh, tengok. Dikeluar oleh Ibn Hibban dalam kitabnya daripada Abu Zar, Nabi kita bersabda, Nabi kata apa? Bagi setiap anak Adam itu, setiap kali terbit matahari, maka dia ada sedekah. Kata di sahabat, min aina? Kami miskin Rasulullah, nak sedekah apa? Allahu Akbar. Nabi pun kata, inna abwabal khairi lakasiratun. Pintu sedekah tu banyak. Mu jangan duk fikir tu je. Nabi kata tasbih, tahmid, takbir, tahlil, amar ma'ruf, nahi munkar. Selesai dah ni. Ni tambahan. Tulis. Yang tadi 7. Yang ke-8, wa tumitul adza anit tariq. Buang benda-benda yang mengganggu perjalanan, sedekah. Kita berjalan tengok ada batu tengah jalan, ambil tak tepi. Tengok sampah, ambil tak sini. Tengok apa saja, sedekah. Ni dak kita ni, merepek ada. Tak? Dia tengok ada sampah tengah jalan. Pasar, hok mana, mata buta, bengong letak. Dia pergi. Tengok, ambil tak tepi. Sedekah. Kita ni kadang-kadang banyak bercakap, tak banyak buat kerja, rugi kita. Kalau kita kutuk orang yang campak sampah dia, apa jadi? Sampah tak terangkat. Sebab itu sampah, kita yang angkat. Allahu Akbar. 7. Yang ke-8. Yang ke-9, tasma'ul asamma wa tahdil amya. Kita bantu orang yang tuli, yang pekak. Orang pekak, dia tak tahu nak gimana, kita isyarat gini-gini tangan. Itu pun bantu. 8. Yang ke-9, pandu orang buta. Pakcik nak gimana? Nak pergi masjid? Mari saya bawa. Nak pergi pasar? Mari saya tunjuk jalan. 9. Wa tadullul mustadilla ala hajati. Kita tunjuk orang perlu satu benda, dia tak tahu nak gimana. Kita kata ikut ni. Tunjuk jalan ke? Kan? Tunjuk apa saja. Saya nak cari benda tak jumpa ni. Kita berbuka internet, tolong cari. Sedekah. Allahu Akbar. Berapa dah? 9. Wastas'a bi syiddati saqaika ma'al lahfanil mustaghis.
Kamu berusahalah untuk bantu orang-orang yang susah. Sebelum diangkat bendera putih, kita sudah sampai beri bantuan. Sedekah. Allah. Wa tahmilu bisyidda zira'ika ma'ad dha'if. Tangan kamu ni pergi bantu orang miskin, orang yang lemah. Nabi kata, fahaza kulluhu sadaqatun. Ini semua sedekah daripada kamu ala nafsika, untuk diri kita. Tengok. Apa yang kita sebut tadi, langsung RM1, 20 sen pun tak payah. Semua sama ada tenaga, ataupun ya maknanya sedekah tanpa fulus. Tuan-tuan boleh tanda, boleh buat tajuk sedekah tanpa fulus. Tak payah guna duit. Allahu Akbar, bahagia kita. Baik. Berapa dah ni? Lupa dah saya. Tumitul azza yang ke-8 kan. Yang ke-9 tunjuk pendengar, bantu orang pekak. Yang ke-10, yang ke-11 tunjuk jalan orang buta. Yang ke-12 bantu orang tak tahu nak gimana, tolong cari. Yang ke-13 bantu orang yang susah, bantu orang dhaif. Yang ke-14 tanda takuffu syarraka 'anin nas fa innaha sadaqah. Kamu tahan diri kamu, tak buat apa ni, daripada buat tak baik pada orang, sedekah juga itu. Allahu Akbar. Kita jangan buat tak baik kepada orang, sedekah. Masya-Allah, tabarakallah. Hadis ni besar. Yang ke-15, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyum jumpa orang, senyum, sedekah. Wa ifraghuka dalwaka fi dalwi akhika laka sadaqah. Kita tengah duk bawa air, tiba-tiba ada orang nak ambil. Kita mai. Kita ambil beldi dia, kita jiru air dalam tu. Kita pun ambil semula dalam telaga. Sedekah. Masya-Allah, pintu sedekah sangat luas. Berapa 5, 16 dah setelah senarai. Ini yang tersenarai, yang tak senarai banyak lagi. Alhamdulillah. Baiklah, kita akhiri perbincangan kita yang sangat menarik ini, iaitulah wama yurshidu ilaihil hadis. Petunjuk hadis. Hadis ini tunjuk kepada kita apa perkara. Ada 12 perkara, saya baca cepat-cepat. Yang pertama, menggunakan hikmah, kebijaksanaan dalam menyelesaikan sesuatu perkara. Bila orang mari susah hati, jangan pula kita jekah dia. Bahasa perangai, zikir malah, makai banyak. Lah. Kita gosok dia, bagi bimbingan. Allahu Akbar. Tengok Nabi macam mana Nabi tenangkan jiwa sahabat-sahabat tadi. Boleh je sedekah tanpa duit. Jangan duk fikir duit. Tengok Nabi ajar zikir lepas solat. Nabi ajar. Masya Allah. Sangat menarik. Yang kedua, kelebihan zikir sebagaimana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Apa dia? Nabi kita ajar zikir yang berpahala sedekah. Di antaranya ni hadis yang sahih yang saya baca tadi, riwayat Bukhari dan Muslim. Apa dia? Nabi kata, tusabbihuna, hendaklah kamu bertasbih, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, setiap kali lepas solat 33 kali. Hadis ni 33 kali. Sedekah. Kenapa tak nak buat? Ustaz, saya lepas solat ni bukan tak nak buat. Habis imam tak baca. Imam masih duk zikir munajat ya. Ini masalah imam. Ya imam, ittaqullah fi jama'atil muslimin. Kita kata imam dah, kita bertakwa kepada Allah. Di Malaysia sudah jadi budaya. Sebenarnya zikir lepas solat ni zikir peribadi seorang-seorang. Tapi dah jadi budaya masyarakat kita, dia zikir ramai-ramai. Maka imam, dah oleh kerana nemu nak zikir ramai-ramai, pilihlah yang sunnah Nabi. Bermula dengan astaghfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya jalal ikram. Kemudian kita baca lagi la ilaha illallah wa la syarikalah. Baca 3 kali subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ni tak sampai sini. Duk baca hak lain, Al-Fatihah. Angkat tangan doa sudah. Kenapa? Kalau kamu tak nak baca, diam, biarkan makmum dengan sendiri. Baca sendiri, kita ajar dia, ini zikir lepas solat. Ni, zikir lepas solat sudah ada. Membaca sendirilah, masing-masing lah. Nabi pun baca masing-masing. Senang, ni dia nak baca kuat-kuat, tapi dia tak ikut SOP. Maka kita kata, imam telah merugikan jamaah dengan sebab dia tidak ikut apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Rugi sedekah kita. Yang ketiga, istihbabus sadaqah lil faqir.
Orang fakir juga boleh sedekah sekiranya tidak mengganggu makan minum keluarga dia. Maka orang kaya juga boleh bersedekah dengan zikir. Tidak halang, tidak kata kamu kaya sedekah dengan pulus. Aku miskin sedekah dengan apa ni, dengan zikir lah. Bila jemaah mari mengadu kepada Nabi, kan, Nabi kata itu kelebihan Allah Taala, ya kena macam mana? Yang keempat, siapa dia bersedekah sedangkan keluarga dia memerlukan. Dia ni pemurah sangat belanja orang, tapi keluarga dia tak cukup makan. Lah, itu dilarang, makruh dan boleh membawa kepada haram. Sebab apa? Sebab mugi sedekah sunat. Belanja keluarga wajib. Kena ingat. Ni ada setengah orang ni baik dengan kawan, backing dengan keluarga. Ada juga macam tu. Masya-Allah. Yang kelima, as-sadaqatu lil qadiri 'alaiha. Orang yang mampu nak sedekah, dia ada duit, ada keuangan, lebih baik dari dia sedekah dengan duit dia daripada semata-mata zikir. Sebab apa? Zikir untuk diri dia, ya. Subhanallah, subhanallah, tak kenyang orang miskin. Tapi kita sedekah, dia panggil naf'at as-sedekah yata'adda. Pergi kepada orang lain. Pergi kepada orang lain, maka kita kena campur di antara kita zikir untuk kita, sedekah untuk manfaat orang lain. Alhamdulillah. Bila orang miskin mari mengadu Nabi kata apa tadi? Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Aku nak kata macam mana Allah lebih kelebihan. Tapi kalau dia orang kaya, dia sedekah dengan duit saja, zikirnya malas, tak apalah, dia dapat satu bahagian. Ni kita orang miskin, la fulus wala zikir. Apa yang kau dapat? Sebab tu anda tengok dalam kajian yang dibuat oleh pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat dan NGO yang bantu orang miskin, kebajikannya orang miskin-miskin ni, yang lapar, yang tak cukup makan ni, mereka juga miskin dengan Allah Azza wa Jalla. Tanya tak solat, puasa pun tidak, Quran tak baca, langsung hidup dalam di alam lain. Tapi NGO ni baik orangnya. Dia kata tak apalah ustaz, kita bagi dia makan dulu, boleh jadi dia bertaubat, boleh jadi. Kita kata Allahu Akbar, Allah Ta'ala bagi pahala kepada kamu dengan kita didik dia, mudah-mudahan dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Mana dia miskin dua kali. Fakir dunia, fakir akhirat. Dahsyat. Nah, kalau kita fakir dunia, tapi akhirat janganlah miskin. Allah. Ni dua-dua fakir ni. Nanya. Baik, yang keenam, fadlul ghani asy-syakir. Kelebihan orang kaya yang bersyukur, yang berinfak lebih daripada orang miskin. Walaupun orang miskin dapat masuk syurga, dalam hadis kata 500 tahun orang miskin sampai ke syurga dulu daripada orang kaya. Tapi tak semestinya dia darjat tinggi, dia masuk tangan kosong. Orang kaya bila dia masuk nanti naik dia punya darjat. Allahu Akbar. Yang ketujuh, kepentingan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau tak ada dua kerja ni, punah masyarakat. Yang ke-8, husnu muasyarah. Elokkan perhubungan suami isteri, masing-masing menunai tanggungjawab. Suami bagi tanggungjawab dia dengan nafkahnya zahir dengan batin, isteri bagi tanggungjawab memberi layanan kepada suami, bantu jaga anak-anak, dan kalau pandai masak boleh tolong masak kepada keluarga. Alhamdulillah. Ustaz, saya ni tak ada orang gaji kat rumah. Puan masak, ingat nak beri makan kepada anak-anak, beri makan kepada suami. Tak payah keluar duit walaupun 1 sen, semua suami beli belaka, berpahala. Pahala it'amut ta'am. Kaya ke tidak? Ni tak percayakah dia palsu? Mana-mana wanita yang beri minum air kepada suami, sekali minum, lebih baik daripada puasa sunat setahun. Suami dia balik, air bang. Duduk kejap, mari air teh pula. Kau duduk bulan ke tandah ya suami dia kencing. Dah bini malah puasa sunat. Lah, itu hadiah palsu, jangan dikacau, jangan dimain. Baiklah, kita habiskan kitab kita ni. Yang ke-9, al-has ala soal amma yantafi. Jadi kita kena pergi tanya orang yang kita tak tahu, tanya ustaz, tanya ustazah, tanya tuan guru, apa yang patut kita buat dalam suasana kita ni. Suasana Covid, nak pergi masjid tak boleh. Majlis ilmu tak ada juga. Kita tanya, bagaimana saya nak selesaikan masalah, bagaimana saya nak tingkatkan. Kita akan belajar solat jemaah bersama keluarga,
Ana mula-mula PKP dulu keluar video-video pendek bantuan bagaimana cara nak tarawih dengan keluarga, bagaimana masya-Allah para jemaah kata sangat membantu Ustaz. Mula-mula saya orang Kelantan kata ketak kenali menggigil macam nak jadi imam tarawih. Tengok video Allah alhamdulillah rupanya simple je. Tak payah duduk sallu ni panjang sangat kan? Benda baik. Baik kita bantu dia orang. Yang ke-10 lil mustafti, orang yang nak minta pandangan kena tanya apa yang dia tak tahu, kena tanya. Bertanya itu bukanlah kata tidak beradab. Yang ke-11 bayanud dalilil muta'allim. Kitab yang menarik. Guru kena menyatakan dalil kepada pelajar. Perbuatan ni dalilnya. Zikir lepas solat ni dalil Nabi buat, Nabi ajar. Ni setengah pendakwah ni allergic sangat dengan dalil tu. Kenapa? Bila anak murid tanya, Ustaz, kita buat macam ni, ada tak dalil daripada hadis? Dia perli pelajar tu. Oh, dahsyat. Dia panggil fobia dalil. Ada juga. Jenis pendakwah, fobia dalil. Ada juga. Dah kita ada dalil, tunjuk. Rupanya dia, amalan dia tak ada dalil. Amalan dia duduk main mimpi orang tu, mimpi orang ni. Dia tak mahu tunjuk kepada murid dia, marah pula. Jangan. Yang terakhir, masyru'iyat al-qiyas. Disyariatkan menggunakan qiyas dalam beberapa perkara yang tidak ada nas ataupun untuk nak menjelaskan hukum kepada masyarakat. Alhamdulillah 12 kelebihan, 12 pengajaran daripada hadis kita ini. Alhamdulillah. InsyaAllah kita sambung lagi hadis yang ke-26, al-islahu bainan nas, kelebihan mendamaikan di antara manusia. InsyaAllah dalam siri akan datang. Subhanakallah alhamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.